Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Prestasi Puncak. Siri video mengenai bagaimana kita boleh menambah baik kesihatan, kecergasan dan kewangan pada sebarang peringkat usia. Dalam video kali ini, saya nak sentuh sedikit tentang situasi semasa. Keadaan sekarang memang bukan mudah, terutamanya bagi setengah bisnes, sama ada besar atau kecil, solopreneur atau perkongsian, dan juga bagi kaki tangan dalam industri tertentu ya. Malah bagi beberapa individu keadaan mungkin teramat sukar sekarang. Saya tahu kerana bukan satu atau dua orang yang saya kenali sedang menghadapi masalah besar. Ada yang kerana ekonomi, ada yang kerana kesilapan sendiri, atau kombinasi antara kedua-duanya. Dan lebih sukar lagi, jika anda sudah mencapai usia yang lebih lanjut, lebih berumur sedikit dan mungkin nampak mustahil untuk recover kerana let's face it, dunia ini lebih memberi peluang kepada orang-orang muda. Kebanyakan job opening adalah untuk orang muda. Jadi keadaan semasa memang susah. Saya pun mengalami juga sedikit sebanyak kerana klien saya pun kurang bisnes dan bermakna tempiasnya juga terkena pada saya juga. Jadi sama ada anda down teruk atau sedikit terjejas saja, masih ada harapan. Pertama sekali, kita masih bernafas. Selagi kita bernafas, kita boleh beramal dan juga melakukan sesuatu untuk pulihkan keadaan. Tetapi perkara yang paling penting ialah kita buat muhasabah diri, kita analisis balik, buat analisis penuh di mana kesilapan yang kita lakukan dan lihat kembali, nilai kembali apa yang menyebabkan kita jatuh atau menyebabkan kerugian dalam bisnes atau menyebabkan kita mengalami masalah kewangan. Adakah kita terlalu berani dan mengambil risiko yang terlalu besar, atau masalah kita timbul daripada hutang yang tidak membuahkan hasil, atau hutang pengguna yang terlalu besar, ataupun mungkin kemahiran kita sudah mula obsolete, iaitu dah tak terpakai lagi dan kita perlu mempelajari kemahiran baru. Dalam era AI, ramai yang perlu menghadapi realiti ini. Dan kadang-kadang ia kombinasi antara keadaan ekonomi dan kegagalan untuk bersiap sedia bagi menghadapi kegawatan atau menghadapi keperluan atau dunia yang semakin berubah pada masa depan, yang akan sentiasa berubah dan akan berbeza pada masa depan. Apapun sebabnya, seorang pakar kecemerlangan pada zaman saya, itu namanya Tom Peters, mungkin yang muda tak berapa kenal. Beliau ada memberikan beberapa petua yang baik untuk mengharungi krisis, dan petua ini dipetik daripada bukunya The Little Big Things, iaitu 163 Ways to Pursue Excellence, daripada Tom Peters ya. Jadi saya senaraikan 9 daripada petua yang beliau berikan dalam video ini dan saya adaptasi kepada keadaan di Malaysia. Nasihat pertama beliau ialah datang kerja lebih awal, balik kerja lebih lewat dan kerja lebih keras. Now, memang nasihat ni bukan untuk semua. Kadang-kadang penyelesaiannya ialah bekerja dengan lebih cekap atau efisien dan bukan dengan lebih kuat. Ataupun dalam dunia masa kini, mungkin penyelesaiannya ialah kita cari side hustle atau side job atau kerja sampingan untuk survive. Atau mungkin kita perlu kerjalah waktu malam, second job lah kira, untuk tambah pendapatan untuk tampung apa masalah kewangan kita. Tetapi asas nasihat ini adalah sama, tingkatkan produktiviti dan output anda dengan bekerja lebih keras dan seterusnya kita meningkatkan pendapatan kita. Nasihat kedua ialah kita sanggup bekerja untuk gaji lebih rendah walaupun kita berat hati menerimanya. Dalam keadaan tertentu mungkin inilah jalan penyelesaiannya, satu-satu jalan penyelesaian. There is no other way. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang dulunya dalam high flying job tetapi dia berhentikan, kadang-kadang kita tiada pilihan. Nasihat ketiga, sanggup menerima lebih banyak kerja atau job atau projek. Mungkin dalam jangka panjang ini akan melibatkan
kepada pertambahan stres, tapi dalam keadaan terdesak yang melibatkan survival, mungkin ini penyelesaiannya buat masa tertentu untuk menyelamatkan keadaan. Bagi saya lebih stres jika tiada duit untuk beli makanan atau ada hutang keliling berbanding dengan stres daripada kerja yang terpaksa bekerja atau menerima lebih banyak kerja. Okay. Nasihat keempat adalah membina jaringan secara agresif atau networking dan sentiasa berhubung dengan semua kenalan selain selalu bergaul dengan orang yang lebih muda. Ini teramat penting kerana jika kita boleh bergaul dan membuatkan orang muda senang dengan kita, dan kadang-kadang kita sanggup menerima arahan daripada mereka, mungkin lebih kalau kita sanggup menerima arahan daripada mereka dan boleh mampu bergaul dengan mereka, mungkin lebih mudah untuk mendapatkan kerja atau job baru dalam dunia masa kini ni, yang sekarang banyak jawatan tinggi dikuasai oleh orang-orang muda. Dan nasihat kelima ialah tingkatkan piawaian kerja kita ke tahap cemerlang dan sentiasa obsesi untuk memperbaiki kesilapan serta beri perhatian kepada butiran kecil. Sebenarnya nasihat ini sebenarnya patut dilakukan pada setiap masa, bukan sahaja dalam keadaan terdesak ya. So kesimpulannya, kita pay attention to small detail dan kita tingkatkan mutu kerja kita. Nasihat keenam beliau ialah sedia untuk melakukan sebaik mungkin dalam kerja atau perniagaan dan bersyukur dengan pendapatan yang kita ada sekarang. Now, dengan kita, walaupun mungkin kita kerja keras tapi pendapatan kita tidak setimpal, tapi kita bersyukur kita ada kerja. Kalau ada kerja, kalau tak kita kena cari kerja, tapi kita bersyukur kita ada kerja. Dan walaupun mungkin terpaksa kerja lebih untuk ganjaran yang lebih rendah, kadang-kadang rasa syukur ni akan dipaparkan dalam sikap kita yang lebih ceria, dan mungkin ini membolehkan kita meningkat naik dengan lebih atau recover dengan lebih pantas lagi. Nasihat ketujuh beliau ialah sanggup belajar kemahiran atau ilmu baru dan sanggup mengajar orang lain ilmu yang kita sudah ada jika masih relevan. Nah, nasihat ini memang relevan dalam dunia semasa di mana AI boleh melakukan banyak kerja untuk menggantikan manusia. Mungkin jika kita ada salah seorang individu yang terjejas akibat AI, mungkin kita boleh belajar ilmu baru, skill baru, atau mungkin tambah baik ilmu lama untuk menggunakan AI atau teknologi untuk membantu kita menambah baik kerja dan menyempurnakan kerja kita. Nasihat ke-8 ialah terima kegagalan yang telah berlaku dan kita cuba dan cuba lagi, sambil mengelakkan orang yang bersikap negatif atau toksik. Nah, bagi saya ini sangat penting. Kita dah lah down, kemudian kita nak handle orang yang toksik pula. Cuba elakkan setakat mana yang mungkin. Tak perlulah putuskan hubungan, tetapi kurangkan sahaja engagement dengan mereka. Nasihat nombor 9, ringkaskan hidup dan ketepikan segala kemewahan pribadi. Ini orang putih kata no-brainer lah. Sebenarnya banyak serba-serbi yang boleh mengalihkan tumpuan kita untuk naik balik, untuk recover. Ringkaskan seberapa banyak yang mungkin supaya tumpuan kita hanya satu, iaitu recover dan recover. Okay. Menurut beliau, perwatakan atau karakter seseorang dinilai berasaskan tindak balas beliau apabila menghadapi suasana sukar. Inilah masanya untuk menguatkan tekad dan cuba mengubah nasib sendiri. Jangan putus asa, selagi kita bernafas masih ada harapan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Cuma mungkin kita belum nampak lagi laluan penuh pada jalan tersebut. Okay. Jadi kita ambil langkah demi langkah. Harap anda mendapat manfaat daripada maklumat ini yang dipetik daripada buku Tom Peters. Jika video ini berguna kepada anda, minta like dan subscribe. Jika ada apa-apa nak tanya, sila komen di ruangan komen. Kalau ada masa, saya cuba jawab. Dan jika ada apa-apa yang tak setuju, sila tulis dalam komen juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton channel ini.